pasal kasut tadi. Jadi waktu saya duduk dalam media ilmu tu, lepas saya post pasal kasut tu, benda tu jadi viral dengan cepat dan dan ianya sewaktu saya duduk dalam media ilmu tu bersama-sama guru apa semua, saya jadi hilang fokus dan saya terpaksa minta izin untuk keluar seketika dari medan ilmu tu lah. Sebab saya nak menyelesaikan bila ada orang call gitu gini apa mesej apa jadi hilang fokus. Dan benda tu sampai ke saya tak expect lah, maknanya viral lah. Saya tak expect viral apa semua. Sebab saya bukan jenis orang suka viral lah. Sebab bagi saya viral ni dia kalau tak pandai kontrol dia makan diri. Jadi kalau email lemah maka kita akan dimakan oleh nafsu. Gitu. Jadi benda tu berlaku dengan sangat cepat dan benda tu sebenarnya kasut tu dah lama ada dengan saya. Jadi saya tak pernah hebahkan pada siapa-siapa apa semua, yang terdekat je tahu bahawasanya apa barang tu ada dengan saya. Dan saya dalam keadaan rasa macam mana, tertekan sikit kot. Apa tu? Pintu toilet. Uh, Waktu tu saya dalam keadaan terdesak untuk apa? Untuk keuangan lah. Sebabnya nak meniaga tak menahan lah food truck apa semua. Sebab saya ada food truck dekat Kota Baru. Before ni saya meniaga dekat Dataran Mara Kota Baru. Jadi sebab kata boleh meniaga apa semua, banyaklah benda yang ni dan ada beberapa hutang. Jadi saya last kali saya tengok ke kasut tu, maknanya dengan berat hati jugalah melepaskan macam melepaskan dengan terpaksa. Dia datang dengan dua air mata, iaitu satu dengan air mata melepaskan dan juga satu lagi air mata sebab terima bukan ada pembeli lah, gitulah maknanya. Okey, jadi lepas tu berkenaan kasut tu berlakulah, maknanya ada pembeli dan juga saya sebagai penjual, saya untuk saya menjual. Berlakulah transaksi untuk antara jualan dan juga apa pembeli lah, maknanya antara seller dan juga buyer. Dan kita ada akad, dipanggil akad lah, maknanya okay, saya jual dengan harga sekian-sekian, maknanya yang si pembeli tu saya terima dengan harga sekian-sekian. Gitu. Uh, dan saya menawarkan pada harga 40,800. Ya betul. Kalau tuan-tuan tak salah dengar, apa yang saya cakap itulah, dengan harga 40,800. Dan modal saya bukan 50 sen beli barang itu. Modal saya bukan RM1, modal saya bukan RM10, modal saya bukan 100. Sebenarnya modal saya dah agak tinggi lah, agak tinggi. Sambut tadi dah. Jadi modal saya tu bukan RM1, bukan RM2, bukan RM5, bukan RM10, dan modal saya tu agak besar lah sebenarnya. Jadi dan benda ni saya tak pernah hebahkan pada siapa-siapa, tak pernah saya simpan sendiri, sebab benda tu ialah sebab minat sendiri. Uh, Sebab kita minat terhadap kasut. Uh, uh, Salah. Clear, clear. Okey, okey. Clear. Okey, terima kasih. Jadi, Allah, ada mesej pula. Okey, suara okey dah. Terima kasih. Jadi, kasut tu saya beli pun dah lama dah sebenarnya, dan dalam simpanan saya. Dan sebenarnya ada banyak lagi kasut sebenarnya, sebab saya buat apa, sebab ini adalah salah satu hobi saya terhadap kasut. Uh, Kalau kita tahu bahawasanya biasanya orang lelaki ni kat mana dia ada hobi sebenarnya. Hobi dia macing, ataupun lumba mutu, ataupun make up mutu, ataupun uh,
suka baju bandar, suka baju apa semualah. Jadi kalau hok kahwin dah tu, tok laki tu apa ada hobi tu biarlah, maknanya bagilah dia orang hobi tu asalkan tak hok main pelik-pelik lah. Tapi kena ingat deh, maknanya kalau ada tok laki hok tak ada hobi, hok tu hok kena ingat. Dia gitu. Hok hok laki hok tak ada hobi ni dia bahaya sikit, dia bahaya sikit. Minum kopi dulu. Allah, kopi tak ingat ambil saat ni. Aduh, kopi tak ingat ambil saat ni. Okey, sambut Jadi kita ada hobi dan hobi saya ni adalah terhadap kasut, terutamanya vintage sneakers lah, kasut yang lama, Converse lah, kalau ikutkan Converse. Jadi dan saya pula jenis bila ada something tu saya memang suka buat research, lah, maknanya terhadap sesuatu barang. Dan benda ni yang first kali saya beli waktu 2000, sebenarnya baru lagi 2006, gitulah. 2006 first kali pakai 2006 ke 2007 gitu lah. First kali pakai yang Converse yang USA. Waktu tu bersama seorang sahabat, nama dia Fik, Fik lah maknanya. And then lama semua tu dah start. Lepas tu saya tinggal semualah. Masa tu saya tinggal kasut kau apa semua, baju apa semua pasal hobi. Saya pergi mengembara, maknanya keluar Malaysia mengembara ke mana-mana je lah masa tu. Okey, lepas tu okey, saya pun lepas beberapa ketika saya balik Malaysia pula. Lepas tu saya pun stay dekat Jepun kejap. Buat kerja dekat Jepun semua apa semua bersama dengan kawan-kawan, dan kami tubuhkan apa company, dan tim lah, tim dekat sana dekat Jepun dinamakan Japan Tour Team, buat untuk urusan pelancongan semualah. Okey, itu bukan pasal kasut, itu pasal perkongsian diri lah. Jadi lepas tu saya balik Malaysia 4 hari sebelum lockdown. Saya ingat rasanya 14 hari bulan 4 2020, 4 hari sebelum lockdown. Balik dengan baju pun bawa sikit ya. Maknanya sebab waktu tu saya tengok flight makin lama makin sikit, kita masih tak sedap hati. Jadi ambil keputusan baliklah, kata balik sekejap tu terus lockdown. And then sekejap saya macam tak boring rasa macam nak buka lagu kecek suara ni tak kerti sangat. Sekejap dengar lagu tak? Mengganggu kau? Boleh tak buka Q&A untuk viewer pas ni? Boleh. Sekejap lagi saya akan buka 10 untuk Q&A. Okey. Siapa mana tadi tak payah pasal lagu apa tu. Rasa kecek sore ni macam pelik je. Tak tua mu. Aku awet muda. Tak pasal lagu ni. Okey, saya tak pasal lagu lah. Sebab rasa macam pelik je, kecek sore, tak biasa lah. Okey, bagi yang tak tahu, ni adalah pertama kali saya buat live secara berdepan gini kot. Berdepan. Apa? Sebelum ni saya ada buat live juga. Saya buat live pasal kasut. Saya ada mengajar pasal kasut lah. Sebab tu adalah minat saya dan fokus saya adalah untuk mengajak orang bagi mengenal kasut. Dan sekarang juga, bukan sekarang lah, benda ni daripada setengah tahun lepas lagi saya dah start menulis buku tentang perkongsian cara nak kenal kasut Converse. Itu adalah itu adalah buku saya buat sendiri lah. Abang
Yalah pertama kali saya buat live. Minta maaf. Saya kalau ada apa-apa ini saya minta maaf. Okey, pasal kasut tadi, saya balik Malaysia. Ni sambung balik cerita saya macam mana kasut semua. Saya balik Malaysia 4 hari sebelum lockdown. And then terus lockdown dan tak boleh nak pergi mana-mana apa semua. Jadi yang dekat Jepun terpaksa rumah, kereta apa semua terpaksa dilepaskan lah semua. Duduklah Kelantan sampai koloni. Jadi sebelum ni maknanya kalau paling lama saya duduk Malaysia adalah sebulan kot, sebulan 2 bulan gitulah makna paling lama. Ni kira sampai hari ni dah lebih setahun lebih lah. Ni yang paling lama lah sejak daripada saya sekolah menengah. Sekolah menengah paling lama duduk Kelantan sejak daripada sekolah menengah. Ni lah paling lama saya duduk di rumah sendiri. Jadi untuk kasut tu hobi-hobi saya sendiri dan sebab saya tak ada duit. Sebab saya tak ada duit, saya rasa saya dalam masa yang sama saya berhutang dengan orang. Uh, Dalam PKP ni sebab saya ada food truck, nak meniaga tak boleh dan meniaga pun tak memberangsangkan hak pada mula-mulanya apa semua dengan modal mampu apa banyaklah benda terjadi apa semua. Jadi sejak daripada PKP tu saya jual kasut koleksi saya sendirilah banyak sangat, maknanya sedikit-sedikit untuk tampung hidup. Lepas tu last kali hutang saya tu makin bertambah, jadi saya pun ambil tindakan drastik untuk jual lah koleksi saya dikira paling saya lah. Sebenarnya ada lagi koleksi-koleksi lain sebenarnya, tapi saya waktu kira ni lah saya jual. Dan saya buka harga dengan 40,800. Dan sekali lagi saya nak ayak, untuk kasut ni bukan 10 riyal saya beli, bukan 20 riyal saya beli, bukan 100 saya beli, bukan 1,000 saya beli. Dia satu amount yang besar, harga yang besar lah. Okey, pasal kasut ni, saya nak menjawab isu orang yang ada kasut pertama. Apa saya lihat itu kasut ni ada satu lagi dekat museum dekat Boston. Ya betul. Sebenarnya sejarah Converse dia pada tahun 1908 waktu tu nama pemilik dia adalah Marquis Converse. Dia buka syarikat dinamakan Converse Rubber Company pada tahun 1908. Jadi 1908 tu dia orang buat kasut pocukang, kasut getah. Masa tu dia dah tak buat kasut. Kalau ikut ke. Ni kisah pasal sejarah pasal Converse saya bagi tahu sikit banyaklah. Untuk 900, wow 900 viewer first time ni. Jadi mana tadi? Dia buat Converse ni 1908 dia buat kasut getah, iaitu kasut pocukang lah, kasut hitam. Dan benda tu berterusan beberapa tahun sehinggalah 1916 dia orang ada buat blueprint apa semua untuk design satu kasut baru. Dan 1917 keluarlah design tu dan kasut yang baru tu dikeluarkan dinamakan non-skid. Jadi kasut tuan-puan tengok saya jual tu, waktu lah maknanya non-skid ni adalah kasut khas untuk atletik, maknanya khas untuk player basketball. Sebelum ni dia buat rubber shoe 1908. Okey, pada 1917 tu maka lahirlah kasut non-skid tu. Dan dia bukan hasilkan satu, dia bukan hasilkan dua, tuan-tuan. Sebenarnya pada waktu tu dia buat production dia adalah 200,000 pasang. 200,000 pasang. Jadi tak ada istilah kasut pertama ke kasut kedua, sebab 200,000 pasang, tuan-tuan. Untuk seluruh Amerika ni sebenarnya kecil.
sikit. Rakyat apa penduduk ada berapa semua untuk Amerika? Saya tak tahulah waktu tu. Jadi 200,000 pasir itu pada 104 tahun yang lepas. Dan pada 2021 yang saya tahu maknanya ada dengan saya sepasir, ada dekat Muzium Sepasir. Mungkin ada apa? Mungkin ada lagi dekat mana-mana yang saya tak tahu. Itu yang pentingnya kita ngaji sebenarnya. Antara permata dengan kaca. Kita pernah dengar kan? Antara permata dengan kaca, itu pentingnya ilmu. Kalau kita tak berilmu, kita tak akan mendapat membezakan antara permata dengan kaca ni. Sebab benda tu sama-sama bersinar. Pecah panggung sama apa. Sekejap. Okey. Apa tadi? Permata. Okay, permata. Okey. Jadi memang saya kemahiran, bukan kemahiran lah, maknanya minat saya. Saya pun buat page pasal kasut, dan nama page tu adalah We Are Global Store. Jadi sahabat-sahabat semua boleh follow lah. Sebab jangan follow saya, boleh follow page tu sebab saya tak ada apa-apa pun sebenarnya. Follow page tu sebab semua perkongsian saya adalah pada page tu. Kalau tengok pada page saya ni memang kosong sebenarnya, tak ada apa sangat lah saya nak kongsi di page saya. Kalau pasal kasut, semua saya buat situ, daripada segi bidding kasut ke, apa, jualan ke, perkongsian info apa, semua saya buat situ. Dago ai. Tak, ais kopi tak bawa ni. Tak dengar pula kau. Tak dengar. Ada test. WIAGLOBAL. We are WIAGLOBALSTORE. Cuba boleh tengok-tengok lah yang mana saya nak pin komen pun saya tak erti. Saya nak pin komen saya tak erti. Minta maaf sebab saya tak biasa buat live. Shin Imamiyah. Okey. Jadi pasal kasut tu tadi saya ada 2,000 pasal. Dan pada 1917 tu dia tak ada lagi nama Chuck Taylor. Jangan tertipulah kalau orang kata ada apa tak ada tulis Chuck Taylor ke apa. Jadi Chuck Taylor ni pula dia bernama Sir Edward Chuck Taylor. Sir Edward Chuck Taylor ni adalah seorang pemain basketball, nak kata profesional pun tak juga, tapi dia join Converse pada tahun 1920 dan dialah orang yang menaikkan nama Converse. Pada asalnya Sir Chuck Taylor ni adalah salesman. Dia dilantik salesman oleh Converse lah, oleh syarikat Converse waktu tu. Dan dia pun buat promotion tu, dia pergi seluruh Amerika waktu tu, naik buat tour lah. The whole 3 year dia buat tour, dan dalam perjalanan tu dia berhenti di beberapa tempat, dia buat kelas. Bukan buat kelas, buat kelas lah, maknanya mengajar untuk anak-anak muda main basketball dan juga sambil promote kasut Converse. Dan benda tu selepas 3 tahun menjadi tarikan minat terhadap budak-budak muda lah. Alhamdulillah. Selepas 3 tahun jualan Converse tu memang meningkat mendadak, disebabkan oleh Sir Edward Chuck Taylor ni. Dia mempromotionkan Converse di seluruh Amerika waktu tu. Jadi dah gahai sungguh ni. Jadi pada tahun 1923 Converse telah mengabdikan
nama Chuck Taylor tu dalam kasut. Dia pada waktu tu lah barulah nama Chuck Taylor tu ada 1923 tuan-tuan. 1923 eh. Barulah Sir Chuck Taylor tu nama nama Chuck Taylor tu diletakkan pada kasut, dan daripada nama non-skid tu dia tukar kepada nama All Star. Kasut tuan-tuan tengok lah ni tu maknanya Converse tu maknanya Converse All Star. Minta maaf lah kecek panjang sikit, saya cerita sedikit sebanyak pasal sejarah Converse lah, sedikit sebanyak lah. Kalau nak cerita habis banyak sangat tu. Sekejap saya ambil kopi dah kering dah ni. Kering dulu, kering boh. Tak sampai 5 minit, tak sampai 5 minit. Jadi malam ni live saya ni disponsor, bukan disponsor lah, untuk rehat ni air saya disponsor oleh Zion Coffee. Zion Coffee ni dia kopi homemade. Antara saya bukan peminat kopi, tapi bila saya minum kopi ni memang rasa Allah jatuh cinta. Jadi inilah promote ni Zion Coffee, dia ada banyak, boleh follow. Ni. Stay fast kejap. Memang dah agak. Minta maaf ni pertama kali saya buat apa ni? Saya buat live. Ni pertama kali saya buat live. Tunjuk spase bagai padu, bagai padu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Sambung dekat mana tadi? Dekat mana tadi? Dekat mana tadi? Siapa dekat mana tadi? Saya tak ingat lah. Q&A, saya rasa macam tak habis lagi tadi kot. Nampak kau nak rasi. Set ni badai kau tak ada kau malam ni. Ostar. Okey, Ostar. Pada 1923 maka jadilah nama Ostar tu. Okey, saya nak cerita lebih-lebih pun panjang lagi sebenarnya. Untuk Converse ni sebenarnya banyak buku rujukan dia. Kalau buku untuk rujukan lah, tapi yang paling komplit buat masa sekarang ada satu adalah buku Converse yang ni. Jadi buku Converse ni dia tulisan Jepun. Jadi sebenarnya waktu saya tak reti dulu, saya banyak rujuk pada buku ni lah. Kalau tuan-tuan buka dalam, tak kira lah search buku ni, harga buku ni sekarang saya tengok last time 600 lebih ke 700 lebih, begitulah maknanya. Saya beli dulu pun harga 300 lebih ke 400 lebih, rasa macam itulah buku ni dulu. Dan saya ada, itu hari saya macam ada niat juga sebenarnya, niat nak print banyak-banyak buku ni, buatkan satu buku dan jual RM10 satu ke untuk orang dah. Blok doko orang komen, jangan gitu, biarlah. Maknanya kita dok hak baik-baik lah untuk orang ni. Jika orang ya apa benda hak tak molek untuk kita, maknanya kita dok supaya hati dia jadi lembut gitu je. Tak payah ya apa? Tak payah kita nak kutuk ke apa. That's why kalau tengok pada posting hak saya tu memang ramai gila lah hak kecil tu. Tapi prinsip saya mengamalkan banyak prinsip yang diajar oleh daripada mentor saya sendiri, iaitu Kak Ida Latif dulu. Dia bagi satu buku Law of Attraction, mengamalkan benda positif dalam hidup. Siapa-siapa yang pernah tahu tu boleh
boleh cuba try carilah. Selain daripada Al-Quran, buku Law of Attraction. Memang bagus lah untuk dijadikan apa panduan dalam hidup. Okey. Jadi buku ni tadi saya sambung buku ni tadi memang sangat mahal lah saya cek sekarang. Buku ni diterbitkan pada tahun 1997. Jepun lah yang terbit, dan semua jenis apa dalam ni memang tulisan Jepun. Dan sebenarnya selepas saya khatam buku ni, selepas saya kira khatam lah, maknanya berapa kali selepas saya kaji, sebenarnya buku ni masih lagi tak komplit. Wah, rupanya banyak lagi model-model yang tak ada. Dulu saya ingatkan macam buku ni memang Converse yang buat. Rupanya tak. Buku ni syarikat Boom yang buat. Kalau aku rasa ni BOON yang buat. Jadi saya dah fikir seorang menu katanya, maknanya tak ada buku Converse buat khas untuk, maknanya untuk kita buat reference bagai-bagai dia apa semua tak ada. Jadi saya pun dengan macam mikir, lagu mana ni apa semua tak ada dah ni apa semua benda bagi kasut Converse. Saya jumpa satu model tu tapi tak ada dah ni. Kita apa nak cari, nak tengok-tengok tak ada, kata pelik ni kata. Lepas duk mikir story kata gini lah, tak apalah, hak mana ada dah tak apalah. Tapi hak tak ada tu maknanya, that's why di situlah saya mari idea untuk rasa nak tulis buku pasal kasut Converse ni. Dan di situlah, start pada situlah saya berniat untuk berkongsi segala apa yang saya tahu pasal kasut di page saya di Via Global Store tu. Dan page tu juga bukan saya seorang. Sebenarnya saya ada dua orang lagi sahabat yang berkongsi minat yang sama terhadap vintage sneakers. Dan kami sama-sama menulis lah. Minta maaf pasal pengalaman tak ada nak, saya tak ada apa ni cerita. Okey, ya betul, buku Bun. Pengalaman peribadi saya bukan masa ni saya nak cerita. Ini saya nak cerita pasal kasut. Minta maaf. Jadi buku Bun ni memang bagus lah. Ni adalah detail pasal vintage sneakers. Dan saya ada satu lagi detail pasal kasut. Dulu sebenarnya saya ada banyak buku sebenarnya, tapi sebab kelangsungan hidup saya jual semuanya. Saya jual, sebenarnya ilmu tu saya jual, tapi sebab saya tak ada duit. Dan duit saya pada kasut waktu tu. Jadi saya pun jual kasut. Untuk sejak daripada balik pada Jepun tu, saya jual kasut lah, maknanya untuk hidup. Dan makin lama, kadang-kadang terpaksa jual below market. Jual rugi pun ada. Tanyalah, ada satu ketika Converse Black Label tahun 1970, saya pernah jual dengan harga RM90. Dan modal saya beli adalah dekat 500 lebih saya beli. Saya jual RM90. Disebabkan saya buka bid dengan tapak kosong. Maknanya apa? Kasut ni saya buat bid dengan tapak kosong. Dan waktu tu mungkin saya tak tahulah, ramai orang tak tengok ko, ramai orang tak bid ko macam mana, saya tak tahu. Tapi last kali waktu tamat RM90. Dan iyalah, terpaksa jual lah, walaupun rugi ke apa semua saya jual. Sebab kita kena percaya dengan rezeki ni. Rezeki tu saya bagi, rezeki Allah Ta'ala berlaku benar. Okey, pasal kasut ke apa iyalah pasal kasut itu deh. Ada tak siapa dalam 997 ini adalah pencapaian peribadi saya buat live. Paling ramai pernah saya buat live, orang tengok paling ramai ni lah. Ada tak siapa-siapa yang pernah beli dengan saya, beli kasut dengan saya, tolong komen dekat sini. Kena letak tapak tinggi sikit lah. Dalam dia gini, apa dia lagu ni, dalam rezeki kita ni
ada rezeki. Okey, kita maknanya kita sebagai hamba Tuhan ni kita kena percaya rezeki. Kalau Tuhan kata rezeki setakat tu, setakat tu lah. Tapi jangan sesekali ambil bahawasanya rezeki ni pada duit saja. Kadang-kadang rezeki ni mari pada kebahagiaan, rezeki ni mari pada kesihatan, begitulah. Muhammad Iskandar Sabtu. Oh, saya ingat bos, saya ingat bos. Beli dengan saya dulu. Ni Abang Fadil ni dia banyak beli dengan saya. Dia banyak sangat beli dengan saya dulu. Ah, okey, itu menunjukkan saya jual kasut untuk hidup lah waktu tu. Ah, dan last sekali saya jual adalah hak ni lah, mana hak paling mahal ni. Okey, berkenaan kasut 40,800 tu, ya betul, saya jual dengan harga tersebut. Dan saya nak jawab beberapa apa beberapa kenyataan. Orang kata, bapa tak jual kat eBay, bapa tak jual dekat luar negara, bapa tak panggil rig, rig apa nama, auction tu, Pound and Star, bapa tak jual ke apa luar negara lah maknanya, kau masalah. Dan kenapa jual harga 40,800? Adakah nombor tu keramat bagi bos? Orang tanya lah gitu. Sebenarnya saya nak jual 100,000, saya nak jual 200,000 pun sebenarnya saya boleh. Sebab dia sifat dia begini. Siapa ada yang bagi tu, hanya dia yang layak tentukan harga. Tu je lah. Jadi kalau saya ada 200,000 dan awak juga ada barang tu, okey, barulah ah, apa kita boleh buat orang panggil perbandingan harga dan tetapkan harga berapa. Awak rasa macam awak ada barang tu 200, saya ada barang tu, awak ada barang tu, dan saya jual 200,000, awak ada barang tu kok, nak tu jual mahal teh. Gitu. Jadi awak pun, aku jual 150,000 lah. Gitu. Dan awak pun tengok, oh, aku jual 200,000, tak laku, dia jual 150,000. Kau nak laku je, gitu. Aku nak turun sikit ni. Gitu. That's why saya maknanya barang tu hanya orang ada barang tu lah. Layak tentukan berapa harga barang tu. Saya nak jual berapa-berapa pun boleh sebenarnya. Tapi pada diri saya, untuk laku, untuk saya dapatkan duit, sebab saya perlukan duit waktu tu. Ya, saya terdesak orang cakap. Demi kelangsungan hidup. Jadi saya buka satu harga untuk mungkin mampu untuk orang Malaysia beli. Ya, jadi betul lah. Maknanya saya buka satu harga yang mampu 40,800. 800 tu shipping saja saya ingat dulu. Jadi that's why saya ambil 800. 40,800 saya jual. Dan benda tu sold tak sampai 12 je. Ya betul, tak sampai 12 je. Dan saya jual dengan air mata jugalah sebenarnya. Formula dia, ya betul, formula dia gitulah maknanya. Jadi terjual dengan 40,800 dan bermulalah akad ni, makna perjanjian. Saya jual barang ini dengan harga tersebut dan pembeli saya beli dengan barang ini dengan tersebut. Dan juga selepas daripada tu, tengah malas sikit lah, ada pula orang mesej saya direct kata, bos, barang ni dah sold ke? Saya pun dah sold, tapi maknanya barang tu ada lagi larang saya sebab saya dah buat akad untuk pembeli nak bayar bukan sikit-sikit sebab dia tak boleh nak too big one off amount. Jadi tak apalah, at least dia ada lock harga dengan saya untuk deposit gitu. Lepas tu jadi hak mesej saya tadi tu, dia nak mari Malaysia. Dia nak mari Malaysia pula, sorry. Dia nak mari Kelantan. Dia nak mari tempat saya, rumah lah. Jadi saya tanya,
Bapa nak main rumah? Saya kata, oh, ingat nak pergi tengok kasut tu. Oh boleh, saya kata boleh, tak ada masalah. Tapi jauh tu, kalau drive jauh daripada Gombok nak mari Kelantan untuk tengok kasut. Yalah kalau ada lagi, kalau boleh saya nak pergi bayar cash. Waktu tu hai uji kot. Jadi sebenarnya kalau ikut hati memang nak cash. Siapa-siapa pun awak tanyalah, siapa pun ikut hati memang nak cash. Kalau jual apa-apa pun. Tapi sebab kita bila dah akad dah, kalau saya jual ke orang nak beli cash ni, mana busuk lah masa lah, busuk lah nama kita untuk ni. Hmm. Jadi saya pun saya tak tahulah dia pun view ke tak saya punya live ni. Jadi saya tolak dengan secara baik. Saya BEM minta maaf apa? Saya dah ada buat akad dengan orang dah apa semua, dah janji semua orang dah, jadi saya tak boleh. Walaupun masa tu orang tu bukan bayar lagi, tapi hanya akad sajalah. Boleh retas negeri tu. Kawan tak tahu dia, kawan hanya di sini. Kawan hanya di sini, jadi pembeli tu dia daripada Gombok. Dia nak mari saya. Kawan pun tak tahu dia. Okey. Jadi saya pun dengan rendah diri, mana saya minta maaf, saya tak boleh nak jual. Walaupun memang dalam hati tu kalau ikut saya dah hasut Allah, nak cash, nak cash, nak cash, nak cash. Tapi kat melawan saya tak habis lah. Lepas tu saya pun tolak tu. Maknanya walaupun seller walaupun buyer waktu tu tak bayar lagi. Tapi tak apalah. Saya tolak dan saya dengan apa, dengan molek lah, bukan kata abang tak tiba so ada lah. Maknanya saya tolak dengan molek. Abang minta maaf. Benda ni saya dah hakak dengan orang apa semua, dan saya berjanji kalau saya tak buat gitu, tak molek kot. Gitu busuk nama saya. Gitu. And then dia pun terima dengan molek dia, ya. Okay, tak apa, terima kasih. And then adalah beberapa tu tapi kalau macam abang nak mari, kalau untuk bagi-bagi lain ada lagi saya tunjuklah sedikit macam sekilas pandang gitu. And then dia sebut winner tu. Dia gitu saya. Jadi macam saya pun macam terdetik. Aish, winner bukan orang biasa-biasa ni kalau kena gitu. Mana sebab saya tunjuk pun hanya sekejap, mana skill lah ke. Sebab ada lagi koleksi saya, apa, saya collect Converse The Winner. Dan untuk pengetahuan semua, Converse The Winner tak ada dalam buku tu tadi. Untuk dibuat different lah. Jadi saya collect Converse The Winner, dan dia nampak benda tu, tapi dia tak apalah. Jadi saya nampak lah, maknanya betul dia nak ke Converse 1917 ni, mungkin memang rare lah. Betul lah, memang rare lah sebenarnya, tapi ya awak lagi ada. Then gitulah maknanya. Jadi sehari selepas tu berlakulah transaksi duit berlaku untuk pembayaran deposit terhadap kasut tu. Maka secara mutlaknya deposit telah saya terima, dan juga bukan totally hak milik orang tu lagi lah. Saya hanya terima deposit saja, tapi 1/3 tu adalah hak milik dia dah lah kalau kira. Gitu. Allah habis. Okey. Saya nak baca komen dan saya akan buka 10 untuk Q&A lah. Saya buka sebab saya tak pernah buat live, saya pun tak reti sangat macam mana cara-cara nak apa deal dengan orang ni. Mohon dia ambil combo hak 50k tu lah. Minta maaf je. Yang 50k tu tak ada dah, sebab banyak dah terjual sikit-sikit dulu. Masa nak jual hak 50k tu, sebenarnya waktu tu memang desok duit. Memang sebab dia terpaksa minjem dengan orang apa semua. Malu nak minjem duit orang, tapi tebal lah muka muja, ada sains-sains dan juga isteri lah hak faham. Sikit banyak, Allah Akbar. Okey, saya dapat satu pertanyaan. Nak tahu macam mana kisah dapat kasut hak dijual tu. Nombor 2 soalan pun gitu juga. Mungkin Kamalah nak tahu kisah ni. Dia gini. Minum air bentar .
Sorok habis derah dan date. Sekejap, sekejap. Minum kopi meta, kopi klasik latte daripada Zion. Oh, sedap bawah kopi tu. Percaya. Homemade coffee. Ini saya buat. Meta bawah. Okey, jadi orang nak tahu, payah lagu ni. Jadi ramah nak tahu macam mana saya boleh kasut tu selepas nombor phone orang jual kopi tu. Macam ni, dekat Facebook tu tulis ZAYN Zayan. ZAYN Coffee. Tak tahulah dia sepak dia tangan kau untuk buat ZAYN Coffee. Tapi serius sedap. Memang tak nipu lah. Yo, dengar molek kau yo. Yo, dengar molek kau. Ada orang kata selu sebab kasut macam kuat habis dah ni. Inspector yo tu. Nak tanya, dalam live ni boleh submit kau? Kau kena ban. Kau kan no? Amba buti sak kau dah cuma submit boleh kau? Takut nampak asak. Namanya asak. Takut Facebook ban kau kan kau? Kau boleh kau? Dengan molek. Okey, dengan molek. Tag file dulu. Tag file dulu, berasak dulu. Berigak. Okey, berkenaan soalan tadi, macam mana saya dapat kasut ni? Jadi, seperti saya tadi, saya banyak berkongsi. Okay. Gemuk kau. Jadi, saya banyak berkongsi pasal kasut. Saya cerita pasal kasut dekat page saya. We are Global Store. Abdul Hakim bila nak buka trip Saka. Nak tubik kota baru pun tak boleh hari ni. Ingat tak isap rokok. Tak, berhenti dah rokok weh. Berhenti dah rokok. Isap vape lah. Okey, saya nak sambung soalan macam mana saya dapat kasut ni. Jadi, selepas saya banyak menulis di page saya, We Are Global Store tu, then ada masalah tu dia tawas saya kasut ni lah. Kasut saya boleh selain ni. Tapi dia inbox saya tu, saya tak perasan. Jadi lepas lama tu saya pun saya duduk main dalam eBay waktu tu. Saya tengok kasut ni adalah dia pun up dalam eBay. Dia waktu tu dia jual harga pun boleh lah dengar tu kata reboh lah kalau kira. Kalau tukar duit Malaysia tu kat Allah kasut buruk gini orang jual harga setengah ni. Gitulah kata. Lepas tu saya pun sebab benda tu minat saya jadi saya pun nak cuba nego lah panggil minta korang gitulah memang kalau hati ni sebab kita tengok dia buku ya. Sebelum ni tengok dia buku je dan benda ni ada orang nak jual kata. Kata gila betul. Dan itu adalah peluang lah maknanya benda ni saya dah tengok buku. Ni. Saya dah tengok sini lah maknanya benda ni. Lepas tu dia ada untuk dijual. Jadi hati tu duk main ketak boh. Lepas tu tapi rego tu panggil tak dengar lah kata. Jadi kita ni minat tapi waktu duit tak berapa nak ada. Gong, berapa lama dah tak jumpa isteri? Isteri mana satu tu? Jadi duit tak berapa nak ada. Aduh, kita pun nak cuba minta korang gitulah. Saya pun buka email, ada email dalam spam. Rupanya dia pernah
pernah offer dekat saya sebab saya tak tahu macam mana page saya tu boleh sapa kau orang US. Jadi macam mana tak tahu siapa yang kosi saya tak tahu. Jadi siapa kau US dia pernah saya tulis. Padahal saya tulis dalam bahasa Melayu. Lepas tu saya pun buat apa macam borak-borak sikit lah dengan dia gitu gini apa tu macam tanya mana nak jual gitu dia bukan kolektor kasut, tapi dia pengumpul barang-barang jenis apa orang main suka baseball, basketball gitu lah. Tu rutin kita masuk lalu tu bila kita tanya apa bini mana satu tu main lah. Jadi ha, apa seller penjual hak asal tu dia bukan seorang kolektor tapi dia peminat terhadap barang yang suka dan kasut tu ada pada dia dan dia tahu tu penting. Dia tahu bahawasanya kasut tu adalah hak hak daripada 1917 lah. Kita tengok dari TV pernah buka dari TV. Jadi kita pun kata masalah ni mungkin biasa-biasa ni kena barang ni kalau sebab kalau kita tak ada minat kita tengok kasut tu kita tak kenal kasut tu kasut Converse gitu. Jadi lepas nego-nego tu saya pun berjaya buat transaksi membeli kasut tersebut dengan satu harga bukan RM10. Ingat sekali lagi saya nak ayat. Saya beli kasut tu bukan RM10, bukan RM20, bukan 100, bukan 1000. Nilai dia agak besar, lebih lagi daripada tu lah sebenarnya. Sebab ada orang kata saya sebenarnya tak pernah cara ayat ni, tapi bila seorang influencer maknanya orang ramai-ramai follower dia boleh ayat Allah dia tu beli kasut bandar RM10, RM20 jual ribu-ribu kata wah aku wak untung. Jadi wah mari kata nak marahnya maknanya hak lain saya boleh tahan diri kot. Bila kata gitu macam saya jadi nak marah. Mungkin imej saya nipis lah waktu tu. Tadi saya pun pasal web mentah bang. Jadi saya pun terus apa sebenarnya saya tak biasalah sebab saya tak ada masa cik. Sebab saya nak cek semua ni banyak orang share ke apa tak ada kita sesuatu nak cek. Jadi benda ni macam terlintas dekat masa saya buka phone tu terlintas dekat timeline. Terus saya maknanya minta maaf. Saya bukan beli kasut ni dekat bandar dengan harga RM10 atau RM20 super bel tu gitulah saya maknanya sebenarnya gapo-gapo pun abang kena tanya tuai badai dulu sebelum menjadi fitnah dan juga follow abang ramah tu maknanya percaya dengan abang gitu-gitu dan menjadi tambah lagi dosa nak cari pada masa apa ni susah tapi tak apa saya maafkan lah maknanya saya sebabnya takut abang nak cari saya pada masa ni payah gitu sebab kita pun sama-sama silai gitulah macam jadi tapi kali ikut kira Allah nak marah weh lebih lah kata gitu. Okey. Lepas pada kat mana tadi? Kita takut ke Roy MP Posey tu, kita takut. Scoop Mickey. Scoop Mickey 12K. 12K USD. 12K USD bersamaan tu ada satu komen dia tulis bos ada seller dari overseas nak jual Converse Scoot Mickey maknanya Converse model Scoot crossover dengan Mickey Mouse. Ini adalah model first kali model Scoot bukan model first kali collaboration Converse pada tahun 1934. Kalau harga tu $12,000 bersama dekat $50,000, $60,000. Bos saya jual Converse 1917 ni pun $40,000. Kalau Mak Saleh tu nak jual Scoot mungkin boleh kot tapi saya tak ada duit jadi saya memang give up awal lah kalau bila orang buka harga setelah tu tak apalah
saya relax dulu lah sebab saya lah ni perut dua. Jadi perut dua nak kena jaga. Kalau dulu tak apa, tak makan tak apa, beli kasut. Dengan minat punya pasar. Mampu kerah set grup work and full. Tak apa, memeriahkan suasana tak apa. Siapa-siapa ya pun ikut dia lah. Bila orang apa duk ngupak kau kita kau gapo lagi banyak pahala kita, biarlah. Dia letih kat dia berhenti. Gitulah orang apa. Okey, pada so lagi tu ada satu orang yang kalau perasan lah, kalau perasan ada orang kata letak gambar bahawasanya kasut tu 98 point berapa dolar gitulah lebih kurang. Sebenarnya web tu web tu adalah web scam. Itu adalah phishing web. Phishing web ni lagu ni. Kita buka web tu, dalam tu adalah beberapa model apa kita cari tu tapi rego dia memang tak munasabah. Memang tak munasabah seperti dia tu tunjuklah maknanya Converse 1917 dengan harga 19 dengan harga 58 dolar saya tak ingat gitulah. Dan ada beberapa lagi lah model yang rare sebab saya pernah test dulu untuk beli Converse Winner 1970 dan bagai tu sebenarnya bagai sayang saya sebenarnya gambar dia tapi saya test nasib baik saya tak ada mana nak bayar kad kredit tak ada. Jadi terdetik kitanya sayang saya tu bukan sayang saya mana tok guru saya kot lah iaitu habis Shopee Harta Kuning. Jadi saya tanya rupanya bagi dia rupanya masalah bukan masalah scammer buat phishing web tu. Bila kita masuk je nombor kad kredit kita kat situ itu bukan web asal. Jadi data kita akan di-collect oleh scammer tu. Jadi dia orang pun tahu dah belaka semua information pasal kita punya kad belaka semua. Tak ada apa lah. Balik awal boh. Dulu kalau tak ada makan boleh basking pakai baju red Indian. Ya, saya hidup dalam jahiliah. Dulu saya hidup dalam jahiliah, tak apalah. Setiap orang ada jalan masing-masing. Orang kita belakang muka kecek. Biarlah ada dia orang nak kecek, dia kecek. Nanti dia letih kat dia berhenti. Soalan dia macam mana boleh percaya masalah tu ada kasut 1917 tu. Ini apa tengok. Masa nak buat transaksi tu, ya Allah, tak pernah hayat beli barang mahal gini pun rasa menalin tu kat debar tu kat ya Allah tu je tahu rasa. Jadi kita tawakal tak Allah maknanya apa sebab dia beli tu mari dengan jiwa, mari dengan minat. Bukan kata mari dengan minat. Memang saya demi Allah saya rasa memang nak pergi dah barang ni sebab benda ni saya tengok di buku je sebelum ni. Jadi berlakulah transaksi, saya beli tutup sampai Malaysia. Sampai tangan tu tengok barang kalau kita tengok emas saya tengok mula-mula tu kata kasut buruk gapo lah pula membeli. Kata hoish kena bar gitu. Contoh ke mana dapat kasut best dari The Pickers ni. Saya ada tadi saya dapat dengan pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri ni dia umur dia 65 tahun kalau tak silap saya. Dan saya tanya dia apa nak jual. Dia ada masalah kesihatan dan dia orang tak ada anak. That's why dia nak jual pada sebenarnya dia dah kontak saya awal untuk jual kasut ni. Dan saya terlepas pandang email dia atas dekat saya. Dan saya perasan barang ni waktu dia up dekat eBay. Apa pun stay strong, moga murah rezeki amin dan dimudahkan segala urusan juga naik ke KL halo satu kali insya-Allah. Harga tu bayar letak kau gana. Bukan. Saya letak. Jadi saya bukan kata apa nak up kau nak buat big kau, saya nak harga tu je. Saya tak ada kata kalau demo rasa apa boleh buat lebih lagi, itu rezeki demo. Saya tak ada masalah. Cuma sebab saya perlukan duit, saya tahu kalau bagi saya sendiri untuk bayar 100,000 mungkin berat lah bagi seseorang itu kecuali dengan minat. Tapi kalau untuk membuat keuntungan 100,000
besar jugalah untuk bagi orang. Jadi so saya ambil macam 40,000. Lepas tu sebab sebab kalau kira sebenar dari segi untung tu ke apa, eh tambah lagi saya bagi lagi 3 pasal kasut, iaitu red label 1950 blue label 1960 blue label 1970 saya bagi lagi 3 pasal. 3 pasal tu lebih kurang kasar dia nilai dalam 5,000 lah kot. 5,000. Jadi nilai dia saya jual kasut tu 35,000. ha, dan jualan tu adalah dengan jualan lain mata berat untuk melepaskannya. Itu sajalah kisah dari saya semua. Ada apa-apa nak tahu lagi? Sekadar saya nak tutup cerita lah. Mak, kecek story tak dia gini boh. Berapa lama tempoh masa dari first deal di email yang terlepas dengan tempoh masa deal beli di eBay? Kalau tak silap saya 2 minggu rasanya. 2 minggu lebih kot. Kalau dah apa yang ni nak set nak apa ni. Tengok seller jual barang mahal tentu orang pada kita. Tak apa be, tak apa be. Pasal kecil-kecil tu saya tak ada masalah saya. Mungkin hati kerah. Mahalah kerah lah juga orang kata, maknanya selagi mana orang tak kata ke agama kita, selagi mana orang tak kata ke apa Tuhan kita, Nabi kita, mopok kita, insyaAllah kita boleh kerah lah. Terima kasih, terima kasih. Berapa lama dah saya bersih kasut tu? Nak kata lama, tak lama kok, baru je sebenarnya. Tapi main pandemik gini kan, dua habis lah boh. Dia macam ni, Wan Nur Hisham wa Idris. Bagi orang yang minat, dia satu kepuasan. Bagi yang tak tahu apa, dia akan kata bodoh. Tapi nilai itu hanya, dia sebenarnya nilai sesuatu barang ni bergantung pada ilmu. Nilai sesuatu barang bergantung pada ilmu. Kalau mung ni tak ada ilmu, tak ada nilai barang itu sebenarnya. Itu sahaja sebenarnya. Kalau mung tak ada ilmu, tak ada nilai barang itu. Tapi kalau mung ada ilmu, itulah yang sangat bernilai. Jadi harga tu sebenarnya bergantung pada ilmu. That's why saya ilmu ni yang paling berharga. Bukan barang. Barang ni alah barang ni satu benda yang diciptakan manusia. Ilmu ni infinity. Tuhan ciptakan. Dah jadi dai dah ni. Berapa lama kasut ni duduk dengan demo tu? Tak lama sangat. Cumanya kita tak pernah geger, tak pernah ni sangat lah. Berapa ramai yang buat tawaran harga? Okay, first kali tu ada first kali ni hak mari tawaran ni, saya tak bukan buka tawaran, saya jual dengan harga tetap dengan harga tu. 40,800. Saya tak ada lah kata buka harga up lagi lah siapa nak, ada tak. Saya akad dengan harga tu sebab kita mikir orang tamak selalu rugi kata. Jadi rasa tamak lambung pun tak ada pitih gitu. Ambil sudah kata cukup lah tu kata gitu, rezeki kat tu kata. Tu pun cukup dah buat bayar hotel apa. Maknanya dengan 40,000 boleh tu, 30,000 tu kok mana memang akan tubik lalu dah lah. 10,000 buat dia lah buat tangguh hidup mata. Gitu. Allah Akbar. Okey, pasal kasut tu. Kasut tu mari yang seluar. Jadi gini cerita dia. Semangat sikit. Alhamdulillah. Ya, kasut tu mengikut pada seller, seller asal saya beli tu, kasut tu dijumpai bersama dengan seluar dan juga pad ni, knee pad, pad lutut tu. Dan kasut tu tahun 1917, dan pada seluar pendek ada dua pasal dekat situ. Dia brand Van apa saya tak ingat. Tapi kasut tu seluar tu bila kita tengok tahun 1916. Maknanya tally lah, maknanya bukan kata seluar tu tahu apa seluar dikis ke, macam seluar, kalau dia kata seluar dikis dijumpai bersama Converse 1917. Siapa percaya gitu. Jadi seluar tu Van Broek, saya tak ingat nama dia, tapi seluar tu adalah 1916. So, dan dia bagi pula gambar, gambar tu gambar player basketball pakai kasut tu, pakai seluar
design model tu maknanya model lebih kurang itulah. Dan juga knee pad tu, pelindung lutut tu. Oh saya apa lagi gila rasa maulah kita sebenarnya nak ke kasut lah, tapi bila tengok sosial gitu, Allah akbar. Sebab kita bukan beli barang sebenarnya, kita beli sejarah. Sejarah ni orang tak ada, orang mereka pun tak ada, kita ada orang kita. Kata, aloh lah kacau weh. Best player basketball dah tu Okay, saya baca komen dia sebab saya pun tak tahu nak kecek apa dah. Saya pun tak kerti nak itu. Without knowledge, you are nothing, betul. Pair dah set war, group and war and full. Jangan kayak gitu. Apa, kita doa baik-baik lah. Abang beli tu, family tu collector juga ke? Dia bukan collector tapi dia pengumpul collector sama kot. Dia peminat terhadap bagi suka. Bagi basketball, bagi baseball. Jangan teriak, tak teriak boh. Jadi saya rasa terjawab banyak dah kot. Gapo menjadi persoalan semua-semua tu. Mana mana nak dengar boleh dengar kot. Saya pun tak tahu nak kecek gapo dah. Sorry tanya, boh, Chuck Taylor tu player basketball kau. Dia sebenarnya Chuck Taylor ni dia player basketball amateur. Main biasa-biasa, maknanya bukan kata hebat sangat. Tapi dia masuk Converse tahun 1920 sebagai salesman. Jadi office office apa panggil lah. Office tugas ko Chuck Taylor ni buat promosi lah, jual kasut. Waktu tu nama kasut bukan Converse All Star lagi. Kasut non skid lah, mana non skid sebelum tu. Dia pun Chuck Taylor pun bawa lah kasut tu pergi lah round so Amerika dak kereta pom 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 pom. Dia berhenti sejak ada gelanggang basketball dia berhenti. Dia buat promosi dengan ajak budak-budak sekolah situ apa main lawan gitulah, maknanya dia jadi macam coach mengajar sikit-sikit. Di situlah berkembangnya revolusi dan tubiknya Chuck Taylor All Star tu. Selepas pada 1923 syarikat Converse dia bagi penghargaan, dia letak ke nama Chuck Taylor tu pada kasut. Dan maka sejak daripada itulah kita panggil Converse Chuck Taylor All Star itu. Kita kecek kita tahu apa. Kita kecek kita tahu saja, tak reti boh nak kecek orang lain-lain. Okey, gitulah maknanya. Baik, ingat tak kawan-kawan banyak kawan bawa demo bawa kawan di Jepun. Ramai apa kita bawa orang di Jepun dulu. Ada tanya family tu boleh mana kasut yang bernilai ni. Dia dia beli daripada siapa? Saya tak ingat. Dia beli pada orang lah maknanya. Daripada tahun 1989. Dia saya gitu. Setakat ni lah saya tahu. Kalau sepak pulak bagi tu ambil lagi kau dok tengok pada keuangan lah. Sebab lo ni saya perut dua. Dulu perut sore tak apa, tak makan kau gapo kau. Lalu perut dua ni kena jaga kau. Ilmu banyak yang kita tahu Converse dah. Converse ni banyak lagi pun nama dia saya tak tahu pun banyak lagi. Ramai lagi kau kolektor Converse kat Malaysia ni. Kolektor ramai kok. Saya pun tak tahu. Yang silent collector saya rasa ramai kok. Yang ni saya buat dulu juga seperti Abang Kin and Son, maknanya itu salah satu sifu saya lah. Lepas tu Abang Sophie Hatuguni tu pun dia bukan collector night saja tapi Converse pun panggil tak dengar lah. Lepas tu apa Azri, lepas tu Syah. Kita ramai lagi sebenarnya. Berapa je nak pergi Jepun? Jangan tanya soalan gitu pula. Baju dalam frame tu. Sejarah ke apa? Baju dalam frame mana? Tak ada kau. Waktu baju lari di Jepun tahun 90. Live pakai GoPro kau tak DSLR
Kongsi sejarah reference itu pasal sejarah kat Jepun eh. Dalam simpan lemon dia mana lagi hak mahal agung. Dalam simpan ni hak mahal ada Converse Winner. Adalah The Army. Allah beri kat kabel. Hak ni kalau kira harga dia pun mahal juga. Jadi bagi siapa tahu dulu masa KL Festival ke event Vintage Festival ke apa. Jadi kasut ni pernah laku terjual dengan harga 12,000 kalau tak silap saya lah. Kalau saya tengok Kereta Akbar, ABI yang jual. Molek cabut kain nama ke tak apa ke. Larah. Larah sedap. Jadi saya tahulah maknanya. Tapi tak boleh juga nak ambil maknanya bila kita tahu dah benda ni pernah terjual 12,000 kita pun expect maknanya mahal. Maknanya 3 tahun lepas 12,000 dah. Lo ni mestilah 18,000. Tak gitu boh kita kira-kira. Ni saya nak jual kali kira-kira. Asal benar saya nak tinggi juga sebenarnya. Saya nak 8,000 lebih sebenarnya. Tapi rasa macam mikir-mikir balik. Saya pun rasa macam tak apalah. Kalau 8,000 lebih tinggi sangat kot. Memanglah pernah sold dengan 12,000. Tapi tengok pada orang lah. Kalau orang tu nak untung besar, dia buatlah 15,000. Tapi saya macam asal boleh kosi tak apa dah gitu lah. Jadi saya nak jual dengan harga 6,900 hak ni. Kalau untuk jual lah. Saiz 8,5. Bangi Fresh. Ya betul-betul. Betul Yahli. Yahli pun ada buat barang ni dulu. Saya tak tahu Yahli jual berapa. Saya rasa saya ada PM Yahli dulu kot. Tanya sebab saya tengok mana tu Yahli ada barang ni lepas kita kat dia. Masa tu kita ada lagi ke dok barang ni. Jadi lah moga kita minat hot winner ni. Ini baru nama otak. Dok bukan ya Allah. Dia hanya pujian ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala boh. Jangan do pujilah mana takut lupa diri. Takut lupa diri kita ni makhluk iman tak kuat sangat Pujian itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sikit koleksi Allah, dah tak ada sangat. Jangan. Apa? Ada sikit-sikit gitu ni kan. PF ada lagi korang PF ada. Apa apa pilih jadi brand kau ada lagi brand establish lama dah. Banyak lagi brand establish lama. Dia kalau tanya apa sebenarnya dia mari minat. Minat ni dia mari hati, dia mari sekali. Tapi kalau kita tak ada minat, that's why benda tu kekal lama. Kita main sebab ikut orang. Apa dia boleh sebenarnya. Kita apa follow orang kau. Jadi benda tak lekat dalam hati. Tu maknanya apa nak ya susah lah nak lekat bila dia mari yang tak ada minat ni. Saya cakap Kelantan ni korang semua faham ke? Jack Passer tu siapa pula? Kalau cerita pasal sejarah Jack Passer ni pula, Jack Passer ni dia pemain tenis. Pemain badminton asal. Okey, cerita pasal Jack Passer ni sedap juga sebenarnya tapi saya rasa macam panjang sangat sebenarnya nak cerita. Pasal Jack Passer ni. Dia Jack Passer 1934 bermula era dia. Jadi Jack Passer dia design sendiri kasut dia tu. Kurang faham. Apa persamaan PF dengan Converse? Sekejap. Saya tunjuk ke. Ada satu PF yang saya tak pasti 20 hair ke 30 hair. Tapi memang rabak juga lah. Demo dalam fakulti Applied Science ko. Allah. Budak-budak sains ni sibik lah ke boh. Kalau demo tengok kawan sibik, iyalah tu.
Okey, saya bawa satu kasut PF. Jadi PF ni kalau tengok, Allah, ada nak pakar kau kasut tu. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak ayat sekali lagi dah. Bagi siapa-siapa pun tak usah follow lah saya je. Saya ni orang biasa-biasa super awak-awak juga belaka. Kalau nak follow, boleh follow page saya. Saya menulis ke dekat sana. Page saya adalah WIA Global Store. Saya menulis dekat situ. Jadi tak suruh follow sangat lah saya ni. Mungkin saya tak ada gapo kok. Ilmu travel dulu. Oh, hak tu dia bila sore ni puah gak kita menulis. Menulis sore lah. Apa terbiasa gitulah. Pada Converse World War II. World War II. Okey, yang ni dinamakan Converse Bose. Bose 1950. World War II. Dia ada 3 model. Ada lagi yang lain sebenarnya. Tapi tak jual. Sikit tambah tenaga. Ni tadi ada bagi free, jadi orang boleh lah M&M. Saya sanggup. Okey, cukup dengan Converse World War II tadi. Jadi saya nak berkongsi satu Converse nak tengok pun tak ada gamuk. Converse PF sebelum nama dia jadi PF Players. Jadi sebelum namanya PF Players, nama dia adalah PF Hood. Pada tahun 1928 kau saya tak ingat, ataupun 1938, lebih kurang gitu lah. Dia dinamakan PF Hood. PFHOOD. Kecik derah. PFHOOD. PFHOOD. Dengar? Tu pada tahun 1928 lah. Dengar tak? Tes, dengar tak? Okey, dengar. Terima kasih. Wah, ilah puas ada kecek saja ada guna kok, gila masuk kecek sore ni tak dia gini. Just link lah Google Meet. Kapan dong? Nak kan Google Meet. Bodoh ni, tak kecil. Okey. PF Hood. PF Hood. Apa kompleks kau? Biasalah pakai sound card. Jadi ni kalau tengok tu, Allah, tak pakar tengok ni pecah lagu ni. Malah kalau kita tengok gak, maknanya tahu memang tak ada. Sebab kalau saya sendiri pun, kalau saya tak ada ilmu, saya tengok ni, siapa nanti mana nak pakar. Tapi kalau kita mari ilmu, maknanya mari ilmu, mari minat dan ada duit lah gitu kok. Ada duit untuk beli, sebab tak kira nak free deh. Jadi kasut ni adalah satu sejarah jugalah, sebab dia asal sebelum namanya jadi PF Player, nama dia adalah PF Hood. Dan ada tertulis dekat dalam ni. Jadi dekat dalam ni ada tulis HOOD, PF Hood. Gana pendapat isteri Abed and family bila Abed beli kasut ni dan jual kasut ni? Dia pada mulanya mas saya tengok kasut sebab banyak kasut apa semua, tapi bila dia tahu saya hidup dengan kasut, dia jual kasut ni apa semua, dia tak apalah, tak ada masalah pun sebenarnya.
Sebab kita bukan kata jual benda pelik. Benda tu hobi kita, okay? Dan wife saya pun alhamdulillah boleh terima. Apa kalau kita tidur kasut pun dia boleh terima lah. Gitu. Suggest tengah ni live ni pertama kali ni saya live ini dengan tunjuk muka. Sebelum ni memang saya jadi orang belakang semua. Jadi saya tak ada apa dah nak ayat dah. Saya tak ada apa nak ayat. Semuanya saya nak kecek pasal kasut je lah aku gitu. Bila heboh gini baru kita tahu Malaya ramai silent kata. Iya betul. Ramai silent collector sebenarnya. Dan apa masih ramai lagi yang kita tahu dan niat saya bukan nak bagi boom sebenarnya tapi benda tu terjadi kerana Allah Taala. Ada kasut outfit tapi sebut-sebut dengan what already been tentunya Mak Saleh buat cover. Cover dia. Lagu mengganggu jangan buka. Stop lah. Tengok lagi bagi tak ada dah bagi kali. Tunjuk sekali imbah barang 40k. Allah Akbar. Okey. Saya buat tunggu bagi 40k. Tapi rasa macam sekejap tak apa saya buat turun sekali bagi 40k. Lepas tu saya end live lah. Saya end live sebab pukul 12 ni mak saya marah tidur lambat. Mak saya marah tidur lambat. Pukul 12 mak saya suruh tidur. Jadi saya seorang anak yang ikut kata mak. Jadi saya akan tidur pukul 12. Lepas saya keluarkan kasut ni, saya end live lah sebab saya nak tidur. Okay. Saya dengan rendah hati saya tunjuklah maknanya a part of history orang Mak Saleh ada di tanah Melayu. Ada di tanah Melayu dah. Sekejap saya setting kamera. Sekejap. Bagi siapa-siapa nak tahu, orang yang maknanya menginspirekan saya untuk buat live ni adalah salah satu guru saya iaitu Tuan Laziz Kazim. Sebab saya tak pernah buat live sebelum ni, saya memang takut lah lagi kalau sebenarnya saya dia gila ada kecil suara boleh dia kita lah maknanya. Jadi inilah bagai. Okey, saya pakai sarung tangan sebab saya tengok masalah pakai sarung tangan untuk pergi bagi-bagi etik gini, jadi saya pun takut nak pergi lagu tu lah. Saya takut dia rela kau gapo kau, jadi inilah bagi dia. Saya letak dalam bekas kecil kayu saya buat sendiri. Jadi kalau tengok secara lebih dekat, nanti saya tunjuk secara lebih detail lah. Untuk tali kasut dia tergelar boh. Tali kasut tu pergi gelar bayar. Tapi padahal dengan tahun. Alolah kacau. Gitulah sebab kita esok mati duduk dari kubur gak bila cacing mari. Gitulah tubuh kita kalau tak ada email gak. Boleh dakwah. Jadi inilah bagi itulah. Saya pun tak berani nak setus lebih ke gapo gitu lah. Pakai kamera gapo ni jing. Okay, aku nak share kau ke.
Deku ilmu. Saiz saiz 9. Saiz 10. Saiz 10, saiz 10. Okey, pada. Mau saya marah tidak lambat. Jadi setakat inilah saya akhiri perkongsian saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana hak baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mana buruknya datang daripada diri saya sendiri, dan saya minta maaf lah. 10 jari saya minta maaf. Andai kata ada apa-apa saya salah silap kecek ke apa, saya minta maaf lah. Dan selagi jangan follow saya lah. Maknanya kalau nak follow boleh follow page saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Maaf tak baca komen. Selepas baca komen kau minta maaf dah. Assalamualaikum.